Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini saya nak membuat sedikit review mengenai filem Air Force the Movie, Selagi Bernyawa. Okay guys, semalam saya baru menonton filem Air Force the Movie, Selagi Bernyawa. Dan filem ni sebenarnya saya dah mengikuti perkembangan dia sejak daripada diorang mula keluar teaser mula-mula dulu. Dan kemudian dia keluar dengan follow up dengan dua lagi official trailer. Dan mula-mula saya tengok teaser tu, saya rasa sangat impress. Sangat impress dengan dia punya looks. Tapi saya ada ragu-ragu dalam jiwa saya. Selalunya nampak dalam teaser atau trailer best, dalam trailer nampak best, belum tentu lagi dia menjanjikan filem tu akan best kan. Selalunya banyaklah pengalaman saya macam tu kan. Tengok macam okey trailer, nampak macam cun kan, tapi cerita pelaksanaan jalan cerita tu lah selalu problem untuk saya, dan keseluruhan lah. Dan paling sekali adalah ending. Saya takut ending sesebuah filem tu, kadang-kadang build up filem tu dari awal, first act, second act okey, ending dia memang drop, ada macam tu. Dan susah untuk cari filem yang sustain. Selalunya filem lokal lah maksud saya, awal-awal tu okey, selalunya macam tu lah, build up dia at least first act tu. Lepas tu ke belakang tu dia akan, graf dia akan menurun terus kan. Okey, untuk filem ni kiranya daripada gula-gula yang saya dapat daripada teaser tu, benda yang cantik-cantik, benda yang manis-manis kan, akhirnya dia di final produknya macam kita tengok iklan lah, iklan makanan kan. Oh, nampak sedap sekali, dapat tak sedap. Okey, tapi kali ni saya dapat benda yang sedap seperti yang saya jangkakan, seperti yang saya harapkan. Saya tak jangka, saya harap benda ni jadi macam best. Dan akhirnya final produknya sebuah filem yang memuaskan hati saya lah, at least. Sebab saya tengok ada mixed review, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Personally pada saya, filem ni saya sangat puas hatilah keseluruhan. Menolak lah daripada aspek TUDM-nya atau aspek-aspek teknikal dalam ketenteraan. Saya pun tak tahu sangat, sebagai penonton yang jahil dengan benda-benda pengetahuan tentang tu. Seorang yang menonton, masuk menonton tanpa apa-apa expectation atau pengetahuan tentang benda-benda tu, saya sangat enjoy lah movie ni. Menurut saya jalan cerita dia simple lah, very simple. Tapi dia macam mana dia melaksanakan dan dia menterjemahkan atau membawa cerita tu dengan karakter-karakter yang ada tu, dengan build up atau character development yang saya rasa memadai untuk sebuah cerita yang cerita untuk filem ni. Walaupun ada berbagai watak, tapi saya rasa dia punya development tu memberikan gambaran lah watak-watak tu, establish watak-watak tu macam mana. Okay, maksud saya ada mungkin ini ada minor spoiler sikit. Macam watak Johan Ashari, apa nama dia dalam filem ni, Paco watak dia, kenapa dia jadi macam tu dalam filem ni kan. Dia awal-awal dia dah bagi, dia dah establish benda tu, dia dah bagi sikit hint yang dia ni macam ni sebenarnya kan. Saya tengok kenapa dia beria-ria nak cuba tolong orang atau cuba tolong budak yang dalam kesusahan atau yang nazak nak mati. Dia kenapa? So dekat situ awal-awal kita dah nampak dah, saya dah nampak ada something lah dengan dia ni. Dan watak-watak lain macam Nasty, saya tak pernah minat Nasty, tapi dalam filem ni saya suka. Lakonan dia memang pada saya hero. Dan walaupun nampak dia keras watak dia tu, bukan lakonan keras lah, watak dia firm, sesuai dengan nama dia Rock. Dalam filem ni nama Askar ni dia ada nickname lah, saya rasa, sebab
dalam Pascal dulu pun saya nampak benda yang sama. Masing-masing ada nickname. Macam filem ni ada Gaban lah, ada Hujan lah, Rock. Macam siapa, Adi Putra, watak dia legend. Pasal dia memang satu watak yang pernah menyelesaikan satu kes yang besar, dan orang semua look up dekat dia, tengok macam memandang tinggi dekat dia. Termasuk watak Nasty ni, watak Nasty Rock ni, yang asalnya dia dengan watak hero lagi seorang tu, siapa nama? Alah, lupa. Yang pilot tu. Diorang ni kawan daripada kecil. Diorang sama-sama macam janji lah, sama nak jadi pilot. Tiba-tiba Nasty ni, Rock ni, tukar masuk ke Pascal. Pascal ni, apa yang saya tahu, dia macam dia komando lah untuk TUDM. Betul kan saya kalau saya salah? Macam Pascal dia untuk tentera laut, komando. Dan kat situ diorang mula berpisah, mula macam berbalah sikit. Okay, saya check tadi, nama dia Aiman Hakim Rizza. So dia banyak berlakon drama jugalah sebenarnya, hero drama pukul 7 lah. Dan ya, lakonan okey, lakonan dia pun okey. Overall lakonan okey. Untuk filem ni saya suka semua lakonan. Tak ada yang saya rasa di bawah lah. Semua okey, dan ada yang mungkin stand out daripada yang lain. Macam okey, watak Rock ni tiba-tiba dia macam nampak legend ni, Adi Putra ni, dia nampak dan dia tahu kisah legend ni, dia tukar dia punya tujuan asal tu masuk ke Pascal. Dan watak Rock ni sepanjang filem ni saya suka dia punya jiwa tu. Dia mengidolakan legend ni, dan masa dorang dalam misi untuk dorang selamatkan diri tu, sinopsis tu nanti korang bacalah kat mana-mana. Saya malah nak cerita sinopsis. Sepanjang dorang cuba nak selamatkan diri, dorang jatuh kat Namburi ni. Namburi ni negara fiction dia bukan negara yang betul-betul wujud. Diorang terhempas kapal terbang dia, dan diorang cuba nak selamatkan diorang punya diri. Dan adalah diorang 5-6 orang ni untuk mencari tempat yang selamat atau menunggu bantuan. Sepanjang perjalanan tu macam-macam benda jadi. Dan sampai satu tahap, even dia punya ketua legend ni pun koyak. Legend ni pun down sebab dia ada keputusan yang dia buat tak betul. Dan ada benda-benda lah yang terjadi dengan kehilangan orang-orang dia. So dia breakdown. Dia macam, tapi Nasty ni dia kuat. Saya tengok dia punya watak tu, dia kuat. Macam mana pun dalam masa yang sama dia tetap menghormati ketua dia dan menunggu arahan daripada ketua dia. Tapi walaupun ada benda yang dia tak setuju, tapi dia ikut juga. Dan dia, saya rasa dalam the whole operation atau the whole misi nak menyelamatkan diri ni, saya nampak sebenarnya dia yang ketua, dia yang lead. Tapi dia tak berpeluang lah untuk memberi arahan. Sampai ke satu tahap dia terpaksa membuat keputusan jugalah. Dia terpaksa memberi arahan lah secara tak rasminya. Itu korang kena tengok lah. Saya tak boleh cerita lebih-lebih. Inilah minor spoiler yang saya katakan. Watak-watak lain, Pablo Amirul, kenapa watak dia macam tu, saya rasa saya faham lah. Pasal saya pernah dengar komando-komando ni kadang-kadang diorang ni menghadapi latihan yang teruk dan misi-misi yang betul-betul mencabar mental. Sebab tu mungkin watak Amirul ni, Pablo ni macam tu. So mula-mula saya tengok watak Nasty ni, saya memang tak ada beri harapan apa-apa lah untuk lakonan ke apa. Dan saya tak tahu juga dia adalah antara lead untuk filem ni. Saya nampak dia punya fizikal, okey, kenalah dia ni jadi askar kan. Tapi saya tak menyangka pula dia akan memberi satu performance yang macam ni. Bukan nak kata terlalu hebat sangat, tak ada. Tapi at least dia memberi something yang lebih daripada apa yang saya jangka lah. Dan selain tu, cinematography, dia punya sentimental value pula, dia punya production value overall dari awal sampai habis saya puas hati lah. Saya sangat puas hati. Benda ni macam saya cakap dari awal lah, kadang-kadang dalam trailer, dalam teaser nampak best, tapi tak. Untuk filem ni dia dapat hold benda tu sepanjang filem. Dia dapat pegang quality tu, visual tu. Ada shot-shot dia memang dijaga. Shot-shot dia memang ada shot yang dia perlu bermain dengan momen emotional. Dia bagi satu treatment yang
sesuai macam macam mana Akasha tu dia nak bagi tahu yang watak Aiman tadi, kebenaran untuk dia menyertai misi dengan satu shot dekat ada kedai kopi, bukan kedai kopi lah, cafeteria dengan kopi kat tengah-tengah tu. Benda-benda tu pada saya dia memberi kesan lah pada emosi. Dan cakap pasal emosi, filem ni bukan sekadar filem action seperti yang kita nampak dia macam satu filem action lah, perang kan. Tapi dia ada weight dia dari sudut emosional dia. Memang dia satu roller coaster lah untuk saya, untuk emosi kan. Ada sebab, ada intense, ada suspense, dan ada momen-momen yang terutama masa ending tu, momen macam tak boleh cerita lah kenapa. Dan feel tu, vibe tu saya rasa best tau. Macam mana diorang portray kan, diorang deliver scene tu semua. Saya rasa saya tak boleh nak cerita lah, nanti spoiler. So nak kata tak ada kekurangan, langsung tak lah. Dari sudut CGI dan penggunaan green screen-nya tu, ada sedikit lah kita boleh nampak flaw dia, tapi bukan sesuatu yang ketara lah. Kerana pada saya benda tu saya tutup mata lah pasal keseluruhan cerita dia, daripada jalan cerita, dia punya visual, dia punya effect action, dia punya even editing. Saya rasa saya puas hati lah, personally saya puas hati. Dan mungkin ada yang berharap menonton filem ni sebuah filem banyak menunjukkan jet pejuang atau dogfight punya, jet pejuang tembak-menembak sama sendiri kan. Okay, benda tu memang jujur saya kata tak banyak lah. Ending, kira dekat-dekat ending tu baru ada. Tapi walaupun tak banyak, saya puas hati tau. Kualiti dia memang, saya kata macam tak malulah nak mengaku filem ni filem Malaysia dan bawa keluar negara. So saya macam puas hati dengan scene tu. Dan dalam trailer pun saya nampak memang banyak scene diorang dekat darat, berperang kat darat. So saya personally menjangkakan benda tu akan ada lah, banyak sebenarnya. Dan saya pun tahu Malaysia filem ada bajet yang limited, dan saya tak mengharapkan benda tu banyak sebenarnya. Sebab saya ada saya reserve sikit pasal benda ni, pasal saya tahu Malaysia ada kekangan bajet, susah untuk buat benda ni yang terlalu banyak scene-scene, susah tau nak buat scene kapal terbang tu semua. Dan diorang menggunakan kapal terbang sebenar apa semua, aset-aset yang real 100%. Cuma mungkin masa dogfight tu adalah CGI, dan letupan CGI tu pun kadang-kadang kita boleh nampak ada sikit lah. Tapi overall nampak okey. Overall nampak okey, nampak meletup tu apa semua. Dan ada scene-scene, momen-momen yang saya rasa mahal lah. Macam selalu dekat filem-filem Hollywood saya dapat benda ni. Macam diorang tengah bergerak dari satu tempat ke satu tempat nak selamatkan diri tu. Bila sampai satu tahap, satu kawasan naik macam bukit macam tu, diorang menyangkakan jalan tu okey tau, diorang nak jalan. Sekali dekat depan diorang, dia nampak satu benda yang semua dah macam, oh memang apa nak buat ni kan. So benda tu kan macam, yalah, saya rasa benda-benda tu best lah untuk saya. Paling saya suka, macam saya kata awal-awal tadi, saya sangat risau filem ni, atau mana-mana filem lah, ending ni akan mengecewakan. So paling saya suka filem ni, ending dia memberikan saya satu kepuasan lah. Untuk bintang, okay, sebelum tu tahniah lah kepada team daripada scriptwriter, director, the whole production, props, tentera udara, kerjasama tentera udara, everything looks so cool. Okay, bintang daripada 5 ke 10? Daripada 5 lah, saya bagi 4.5 dari 5 bintang. So dan last kali tu dia ada menunjukkan sesuatu yang saya rasa boleh jadi cool kalau ada sequel. Menunjukkan watak Rock. Saya harap ada
sequel lah. Mungkin lepas dia boleh fokus kepada Rock. So okay Nasty, kau dah jadi satu action hero filem Malaysia sekarang. Well done brother. Harap-harap akan datang kau akan banyak dapat role lagi macam ni. Okay guys, terima kasih menonton. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace.